Salam geng, Racun kali ini bertemu lagi kita ke dalam segmen Gaming Test. Mangsa kali ini kita akan berlasah Infinix Note 40 Pro, phone yang tengah hot sekarang. Mana tanya, dengan harga dan spek yang ditawarkan ni bagi saya memang tak masuk akal lah, macam-macam diorang sumbat dekat model ni. Tapi harga dia boleh kata not bad, agak mampu milik. Tapi sekarang ni persoalan dia, adakah phone ni sesuai untuk korang gaming? Boleh ke survive main game berat? Grafik sampai mana je support? Jangan risau, semuanya bakal terjawab sekejap lagi. Kita akan uji, kita akan seksa, kita akan dia berlasah sampailah kita dapat hasil dia. Macam mana pula dari segi prestasi dia, bacaan FPS, suhu dan segala features gaming, kita akan tengok sekejap lagi. So, adakah phone ni dapat survive dalam ujian kita? Jom kita mulakan racun sekarang. Kita akan mulakan dengan PUBG dulu. Dalam gaming test ni biasanya saya akan run multiple game, banyak game. Durasi di antara 5-10 minit macam tu, depend pada game. So kalau korang nak bersedia, jom tengok dulu setting kewajipan untuk bateri dah penuh. Gaming test ni pakai data. Lepas tu brightness kita dah set yang paling tinggi. Auto brightness pun kita dah disable dekat sini. Lepas tu setting lain tak penting dekat sini kita dah pun disablekan juga. Untuk recent app, kalau korang tertanya, kita dah buang yang lain, tinggal PUBG juga dekat sini. Dia punya RAM 8GB RAM LPDDR4X UFS 2.2 untuk storage dia. So macam mana pula untuk grafik dia dekat sini? Of course ni yang penting. Untuk chipset dia pakai Dimensity 7020. Untuk grafik actually standard untuk kelas dia lah. Korang boleh nampak kan? Paling tinggi just boleh dapat HD high, ataupun kalau nak lebih smooth kita pakai smooth ultra 40fps lah biasanya. So tekan OK dulu. Last time gaming test saya terlupa nak tekan ni, so kita tak dapat setting tu. Yang ni pun sama. So kalau korang dah ready, sekarang ni kita akan pilih map dulu. Kita akan main Live It lah cepat sikit. OK, pakai map yang ada sekarang ni. Start timer, start game sekarang. Kita dah masuk dekat dalam spawn island. Dia masuk dekat sini agak laju juga macam korang nampak. So untuk spek dia not bad actually untuk kelas dia. Yang mana screen cukup cantik lah, pakai AMOLED 120Hz, refresh rate tinggi, brightness pun tinggi. Cuma dekat sini dia jenis curve. Macam korang nampak lah, kalau model yang biasa tu dia flat, yang ni curve. So kita akan tengok lah kacau tak kacau curve dia. Yang paling best dekat sini selain ada RGB lampu dekat sini, dia juga ada stereo speaker by JBL. So, saya akan cuba naikkan paling tinggi dan korang boleh nilaikan sendiri untuk dia punya sound. Untuk dia punya bacaan FPS tu saya dah aktifkan, korang boleh monitor dekat situ. Yang mana untuk model ni actually ada banyak features gaming dia tahu. So, untuk aktifkan korang just swipe dekat sini. Kita dah aktifkan mode performance. So, korang nampak lah dekat sini apa je ada kan. Yang paling saya nak highlight actually dia ada dekat sini bypass charging. Yang mana kan kalau korang, dia akan aktif bila korang pakai kabel lah macam biasa. Korang faham lah kan maksud dia apa. Selain tu ada juga grafik dekat sini, boleh tukar lah dia punya apa tu, dia punya colour something, depend pada korang. Dekat sini saya set standard je. Yang lain ni macam ni je lah. So kita juga boleh naikkan sensitivity, touch responsive tu kita akan naikkan sikit lah. Alright, so sekarang kita akan cuba landing dulu. Ok, nampaknya dekat sini dah banyak play landing. Bacaan FPS kita so far just nice, atas 30. Alamak, aduh jatuh ke air pula. Landing rasanya cukup smooth. So far kita dapat bacaan FPS yang tinggi. Cari weapon dulu. Walaupun banyak enemy macam korang nampak tak ada lag-lag. Untuk button ni bagi saya cukup responsif. Gyro pun ok, memang ada sangat-sangat accurate, tak ada masalah dekat sini. So kita akan cuba teruskan lagi. Segala isu yang saya hadapi nanti saya akan inform sekejap lagi. Nampaknya kita dapat main PUBG lebih kurang dalam 16 minit tanpa henti. Untuk bateri sekarang tinggal 95%. Untuk bacaan suhu dekat sini kita dapat sekitar 34, 35, 36, 37, 38 degree saja. Dekat bahagian belakang ni kita akan cuba try check lah kok panas kan. So far dekat sini memang tak panas lah, sebab apa kan, panel belakang model ni dia pakai jenis leather. So biasanya kalau material macam ni memang tak rasa panas, even phone tu agak panas sikit kan.
Alright, kalau bercakap dari segi prestasi, macam yang korang nampak lah, sangat-sangat okey je dekat sini. Cuma kadang-kadang saya ada terasa lah dia punya bacaan frame rate tu macam agak drop sikit. Tapi overall tak adalah macam yang teruk sangat. Even macam yang korang nampak tadi, kita landing tempat banyak enemy kan, boleh kata bacaan FPS dia sangat stabil. Cuma kadang-kadang lah ada terasa dia drop sikit untuk bacaan FPS. Overall untuk dia punya bacaan lain tu kan, contohnya macam button responsif, gyro accurate. Untuk dia punya screen ni kan, even pakai curve pun saya tak mengalami sebarang isu lah. So kita akan cuba teruskan main game lain pula. Seterusnya kita akan main game kereta yang agak famous, Sky Escape dekat sini. Boleh survive ke tidak, kita akan cuba find out. Untuk minit awal ni macam okey, sebab kita dah dropkan grafik quality yang paling low macam korang nampak. Tapi FPS limit ni kita setkan yang paling tinggi lah, no limit kan. Untuk bateri sekarang 92%, so kita akan cuba survive dalam beberapa minit, nak tengok macam mana. Untuk minit awal ni kita nampak bacaan FPS tu cukup tinggi, walaupun grafik dia tak berapa nak turun. Resolution ni macam korang nampak lah kan, agak drop, agak teruk. Tapi ok lah, at least tak ada start untuk minit awal ni. Just nice. Kita drift pun dia ok, tak sangkut-sangkut. Bacaan FPS pun kita dapat boleh kata cukup tinggi dekat sini, menarik. Tak apalah, kita terpaksa korbankan grafik quality untuk dapatkan bacaan FPS yang lebih tinggi. Apa kata kita masuk pula dekat online mode. Alright, kita akan tengok ni macam mana. Setakat ni even kita masuk dalam mode online pun masih ok. Bacaan FPS kita dapat masih tinggi. Just nice untuk korang main. Agak mengejutkan tau, macam korang nampak kan, bacaan FPS tu kita boleh dapat paling tinggi sekitar 50 something, which is agak tinggi dekat sini. So far walaupun ada terasa FPS drop, tapi tak teruk lah, masih atas 30 setakat minit awal ni. Tak ada lagi start yang teruk ke apa. Sekarang kita akan cuba try cari kereta lain ataupun player lain. Nak tengok kan sangkut ke tidak. Dekat situ nampak macam banyak kereta. So far macam yang korang nampak, ada beberapa player dekat situ. Bila terlampau banyak tu kita terasa lah ada macam FPS drop sikit, tapi tak teruk sangat lah. Macam yang korang nampak, still boleh dapat atas 30. So far saya rasa kan, setakat dalam 5 minit kita main kat street dekat phone ni masih ok, playable, sedap jugalah. Tapi korang kena sacrifice kan dia punya graphic resolution. Ok, bateri sekarang tinggal 91% untuk bacaan suhu. Kita akan cuba check. Kita dapat sekitar paling tinggi 39-41 degree lah, lagi panas berbanding PUBG Mobile. Tapi overall playable, boleh dimain walaupun ada frame drop, walaupun ada stuck, tapi tak teruk lah. So kita akan teruskan main game lain pula. Seterusnya kita akan main pula Call of Duty Mobile dekat sini. Kalau tengok dekat demi bacaan FPS tu agak tinggi lah berbanding dua game yang kita dapat main tadi. So untuk setting grafik apa yang mampu capai, macam yang korang nampak kita dapat high dan juga max. So far just nice dekat sini. Kita akan cuba cari weapon dulu. So korang boleh monitor lah macam mana bacaan FPS segala macam. Saya akan try layan dulu. Saya akan naikkan balik volume. Alright. By the way, untuk bateri sekarang 88%, yang mana saya masih terasa sangat-sangat stabil bacaan FPS je. Anyway, kalau korang tertanya kenapa saya tak main game Call of Duty Warzone, disebabkan saya cuba install dekat Play Store, tak ada tau. Dan saya cubalah sideload install game tu, dia tulis GPU tak support lah. Buat masa ni mungkin tak boleh nak main game tu. So kita layan je game ni. Tapi setakat ni terasa agak menarik sebab dapat bacaan FPS yang lagi tinggi daripada PUBG dan juga KSC tadi. That's nice. Sepuluh minit dah pun berlalu, yang bateri sekarang lebih kurang 85%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba cek sekarang, yang mana paling tinggi kita dapat sekitar 37, 39, 40 degree saja, which is masih ok. Yang mana untuk bacaan FPS saya terasa memang sangat-sangat stabil, sangat-sangat smooth, sedap je. Kita boleh dapat 60 FPS macam gitu. Untuk isu saya tak jumpa lah. Untuk game ni tak ada masalah langsung, button responsif, gyro pun ok je. So, kita akan teruskan main game lain pula. Seterusnya kita akan main Genshin Impact lah kan. Mana taknya kan, rasanya tak lengkap lah kalau kita tak main game ni. So, untuk setting grafik tu saya just pakai setting yang diorang recommend je dekat sini, which is low. Cuma saya akan naikkan bacaan FPS kepada 60 FPS. So, untuk bateri sekarang 83%. So, first sekali kita akan jalan-jalan, cari dulu musuh. Dan kita akan cuba main dekat event pula. So far untuk bacaan FPS kita dapat sekitar atas 20 macam tu. Dia main 20-30 macam itu je. Just nice, tak ada start lagi. Tak ada FPS drop yang teruk. Kita cari enemy dulu. So far tak nampak lagi enemy dekat sini.
Okey, macam korang nampak, tiba-tiba start yang teruk sampai 1 bacaan FPS dia. Padahal kita dah pakai grafik kualiti yang paling low dekat sini tau. Tak apa, kita jalan lagi. Ni baru jalan-jalan, belum jumpa enemy lagi. Lebih kurang hampir 10 minit lah kita dah main Genshin Impact dekat sini. Yang mana bateri sekarang tinggal 81%. Untuk bacaan suhu pula dekat sini kita akan cuba check. Kita dapat paling tinggi sekitar 40 degree sajalah sebab kita pun pakai resolusi rendah. So memang tak panas lah biasanya. Untuk prestasi kadang-kadang memang ada terasa stuck lah. Dia boleh drop sampai 1 FPS macam tu. Tapi untuk dalam mode event kita main ni kan lebih stabil lah. Average kita dapat sekitar 30 FPS berbanding kita main open world tadi tu, dia lebih terasa senang lah drop FPS dia. Overall tak ada masalah, cuma satu lagi yang saya notice, dia punya touch tu macam agak kurang responsif lah untuk game ni. Next kita akan cuba main game lain pula. Sekarang ni saya akan cuba main game GTA San Andreas lah. Kita akan cuba santai-santai. Saya rasa saya tak pernah tahu main game ni dalam gaming test kita. So kita akan cuba sekarang ni. Untuk grafik apa yang boleh pakai, secara default kita akan dapat setting macam korang nampak sekarang. So kita akan pakai je setting ni. Bateri sekarang 80%. Kita akan main dalam 5 minit something. So far masih ok. Untuk bacaan FPS korang nampak lah dia main atas 20. So macam nak main saya first time main ni. Oh tekan ni. Alright. Ok, slider confirm. Kita layan dulu. Macam mana nak gerak? Oh gitu. Ok. Bila naik kenderaan dia drop agak teruk sikit. Kita akan cuba naik kereta pula. Not bad. Graphic quality dia just nice. Ok. Oh ada polis pula, kacau. Aduh. Sorry polis. Aduh tak pasal-pasal. Kita baru nak main santai. Dah mari kita kejar polis pula. Setakat ni kita dah main lebih kurang dalam 10 minit tanpa henti lah kan. Untuk bateri 77%. Untuk bacaan suhu dekat sini kita dapat paling tinggi sekitar 38 degree saja. Prestasi dia bagi saya ok lah, playable. Kalau nak main santai-santai tu tak ada masalah. Untuk bacaan FPS tu dia main bawah 30. Kadang-kadang boleh drop sampai belas-belas. Kalau macam banyak animation nak render tu memang lagi drop lah kan dekat sini. Selebihnya untuk grafik FC Mobile dekat sini, korang nampak lah kita boleh dapatkan grafik high, resolution high, frame rate pun high. Kita dapat sekitar 60 FPS. Mobile Legend pula macam mana? So far agak tinggi jugalah grafik yang kita boleh dapat dekat dalam Mobile Legend. Korang boleh setkan outline tu on, lepas tu HD mode pun on. Frame rate kita dapat super. Grafik pun kita dapat sampai ultra. Terakhir untuk grafik dalam Garena Undawn, kalau korang tertanya, jom kita check sama-sama. Masuk setting video, macam korang nampak lah kita boleh setkan smooth, model quality ultra. Untuk bacaan frame rate pula dekat sini, kita akan cuba dapatkan sampai high saja kita boleh dapat. So kita akan tekan confirm dan kita tunggulah bacaan FPS dia calculate berapa kita boleh dapat dekat sini. Bacaan FPS dia agak tinggi, kita boleh dapat sekitar atas 40. Tapi untuk grafik quality high dekat phone ni memang saya rasa korang kena lowkan. Sebab apa? Korang tengok bila kita jalan macam ini, start yang teruk tau. So korang kena pakai grafik yang paling low lah untuk main dekat Infinix Note 40 Pro ni lah, untuk main game Garena Undawn ni. So rasanya sampai sini dulu gaming test kita untuk kali ni.
Finally, kita dah pun dapat hasil dia. Overall, saya boleh katakan sesuai dengan spek yang ditawarkan. Playable, boleh je nak main. Nak expect lebih pun tak boleh juga sebenarnya. Since model ni, SoC yang ditawarkan tu memang kelas pertengahan je. Ada certain game FPS dia stabil. Ada yang cepat drop. Bergantung juga pada game yang korang main. Suhu pun saya boleh kata memang tak panas mana. Bateri pun agak jimat juga dekat sini. Untuk penggunaan awal ni, memang saya tak jumpa sebarang isu yang pelik-pelik lah. Even screen dia tu, jenis melengkung, pun tak ada masalah main. Okey je. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi dari Curacong seterusnya. Assalamualaikum.